Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Antara masalah utama bagi ramai trader khususnya mereka yang baru terlibat dengan dunia saham ni adalah masalah dari segi nak menetapkan target target di mana sebenarnya sepatut mereka set target mengikut jangka waktu yang sepatutnya. Jadi kita nak tengok strategi macam mana kita nak set target kita berdasarkan prestasi semasa sesuatu counter itu. Jadi kita akan bincangkan insya-Allah. Yang mana-mana jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Okey, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, antara masalah utama ramai trader adalah masalah dari segi penetapan target mengikut counter ataupun mengikut portfolio masing-masing. Ada yang menetapkan keuntungan contohnya 10%, 20% dalam jangka masa yang tidak feasible. Okey, menyebabkan ramai yang merasakan bahawa keuntungan yang diperolehi adalah lambat. Lalu mereka membuat keputusan yang tidak sepatutnya. Kerana apa? Kerana mereka tidak rasional dalam membuat keputusan. Antara sebab kenapa berlaku macam ni kerana sebenarnya simple saja tekniknya, tetapi disebabkan kita dikuasai oleh emosi menyebabkan kita tak boleh berfikir secara rasional. Saya bagi contoh tuan-tuan. Kita tengok contoh di sini Mi Teknologi counter ni Mi Technovation nama dia ataupun Mi lah. Okey, kalau kita tengok dalam saham ni, kalau kita tengok mungkin kalau berlaku breakout lah contoh contoh bila berlaku breakout di sini contohnya kita kata ini pattern apa ni tak apa, kita tak bincang tentang pattern pada kali ni contohnya kan kita ambil di sini lah kita ambil di sini berlaku breakout dekat sini. Okey, so bila harga naik dia turun, nampak tak dia ada membuat retracement yang banyak dekat sini so kalau sesiapa yang masuk dekat candle ini bila dia break dekat bawah ni, okey, so mungkin ada yang dah keluar di sini. Kenapa? Kerana mengambil iktibar daripada apa yang berlaku sebelum ni lah. Okey, iaitu bila berlaku breakout ni sepatutnya dia semakin naik ke atas tetapi bila dia breakout kemudian dia turun ke bawah dan dia test resistance yang sepatutnya turn to support tetapi pecah menyebabkan dia akan keluar daripada sini. Okey, di sinilah. Okey, mungkin ramai yang keluar di sini. Okey, tetapi hakikatnya pada waktu petang ditutup dengan candle hijau lah. Okey, so yang ni kalau kita tengok dekat sini pattern apa ni tuan-tuan kalau kita belajar pattern chart pattern analysis. So ini saucer lah. Okey, saucer ataupun kalau kita nak buat cup and handle pun boleh Nak buat cup handle di sini pun boleh. Maksudnya di sini kita ada cup, kemudian candle yang sama berlaku breakout dengan saucer tadi So yang ni adalah handle je lah. Okey, pun boleh juga sama sebab candle yang sama iaitu candle hijau ini yang berlaku breakout sama ada pattern saucer ataupun pattern cup and handle. Okey, now tuan-tuan macam mana kita nak avoid daripada kita keluar awal ni? Kita keluar daripada counter ini di awal-awal ni. Okey, sebelum tu tuan-tuan disclaimer dulu, saya sebenarnya bukan bukan bagi buy call ataupun sell call dan counter Mi ni pun saya tak masuk saya tak dalam portfolio saya Saya just sekadar bagi contoh yang saya nampak macam menarik lah untuk kita bincangkan Okey, so macam mana kita nak avoid daripada kita keluar awal ni di sini
kita keluar di sini. Kalau mungkin cup and handle ni mungkin kita tak keluar lah. Sebab dia memang dia cup, handle, kemudian dia ada return move di sini. Istilahnya dipanggil return move ataupun dia panggil, ada satu istilah saya tak ingat ataupun pullback lah berlaku pullback dekat sini. So betul-betul dia uji garisan resistance turn to support ini. Okey, dan ternyata dia tak pecah. So apa yang berlaku, dia meneruskan kenaikan. Tapi wallah alam apa yang akan berlaku selepas ini, sebabnya satu, resistance dia kena hadapi resistance dekat sini, dan kedua, resistance sebelum ni. So banyak lagi perjalanannya. Tetapi kalau kita tengok trend sekarang ni, dia berlaku higher high dan higher low. Yang mana dalam Dow teori mengatakan bahawa inilah uptrend. So high, yang ni low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. So kemungkinan dia akan membuat higher high lah. Okey. Saya nak bagi contoh tuan-tuan pada kali ni adalah berkenaan dengan macam mana kita nak set kita punya ni. Kita nak set secara realistik. So ada yang kata counter yang bagus sepatutnya memberi keuntungan yang cepat, yang banyak dalam masa yang cepat. Yes, kita tak nafikan ada counter-counter seumpama itu. Tetapi macam mana kita nak berfikir secara rasional based on history? One of the technical analysis punya principle adalah history repeat itself. Iaitu sejarah itu dia akan berulang kembali. Jadi apa maksud sejarah berulang kembali ni? Maksudnya kalau kita tengok data yang previous data, kemungkinan benda yang sama yang akan berlaku. Benda yang sama yang akan berlaku. Baik, antara benda yang kita boleh tengok di sini, kalau kita contohnya kan kita beli dekat sini candle ini, dan sekarang ni dah contohlah kita beli area situ, which is tak logik lah sebenarnya. So tak sampai 10%. So kemungkinan kita masih lagi hold lah position ini. So kalau orang yang tak sabar dengan melihat kepada breakout pattern saucer ataupun pattern cup and handle ini, apa yang mereka akan buat? Okey, bila harga return move ni menguji support, dan kalau kita ambil pattern saucer, dia dah break lah pada sometime dalam candle ini 8 Disember ni. So menyebabkan mungkin ada yang keluar daripada counter ini. So macam mana kita nak avoid daripada kita terkeluar awal ni? Kita nak avoid daripada terkeluar awal ni. So jawapannya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah channel. Okey. So kita buat channel lah. Yang ni sesiapa yang belajar teknik analisis dia akan tahulah. Yang ni antara teknik yang perlu kita kuasai lah. Macam mana kita nak create channel ini. Sebab history repeat itself kan. So sejarah dia akan berulang kembali. Sejarah dia akan berulang kembali. Okey. So kita lukis macam tu. Kemudian yang ni kita ambil lah. Kita pergi ke yang higher. Okey. Kalau kita dalam teknikal analis, biasa kita pakai bacat macam ni. So kita tengok, kita consider semua price action. Pastikan dia berada dalam channel tersebut lah. Okey. So kalau kita perhatikan dekat sini, kalau kita perhatikan candle ini tuan-tuan, dia membuat high, low, higher high, higher low, higher high. Yes, of course kita expect dia membuat higher low lah dekat sini. Dan kalau kita tengok mungkinlah waktu awal-awal dulu sebelum berlakunya breakout ni, sebelum berlakunya breakout ni, mungkin trend line kita bukan macam ni. Trend line kita mungkin macam tu, uptrend line kita. So uptrend line kita macam tu. Yang ni tak terbentuk lagi. Okey. So sekitar macam tu lah. Ataupun kita nak consider yang ni peak, yang ni pun okey. Alright. So tengok, perhatikan tuan-tuan. So daripada sini dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, naik, turun. Memang kita expect dia akan turun lagi. That's why kita jangan keluar awal lah. Jangan keluar awal. Sebabnya dia punya uptrend line ni jauh lagi.
jauh lagi. So kita expect memang dia turun sebelum dia membuat kenaikan ya. So dari segi target kita, kita kena consider lah. Kalau based on current punya move ni, okay, kalau current move kita kena adjust lah accordingly lah dengan current punya price action so kita adjust lah accordingly so I think something like that. Okay, alright. So yang ni kita tengok apa yang berlaku. Dia turun, kemudian dia berlaku consolidation dekat area sini. Okay, so sebenarnya kita expect dia akan naik lah dalam dia nak complete dalam channel ini dia nak completekan dia punya higher high, higher low, higher high, higher low ni. So kemungkinan selepas ini dia akan meneruskan kenaikan So dari segi target kita, katakanlah kita beli pada candle ini candle yang breakout ni, iaitu pada 1 Disember. Kalau kita buat candlestick kan 1 Disember berlaku breakout ni dengan volume signifikan. Okey. So kalau kita ambil consider yang ni, kita ambil dekat sini lah tuan-tuan ni. Katakanlah kita breakout dekat sini, kita ambil dekat sini dan kita so dekat situ So memang dari segi historinya memang kita tak akan dapatlah 10% dalam masa yang singkat So kalau kita nak 10% berapa lama 10% adalah okey, 10% sekitar di situ. Okey. Berapa lama ni tuan-tuan So daripada sini kita beli sampai dekat sini. Okey, sekejap. Yang ni sebab dia dah turun dekat sini, memang dia tak akan naik sampai sini lah. Okey, so kita expect dia naik sampai dekat sini, area sini. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, naik high, low, high So kalau based on trend ni, dia akan naik sampai dekat sini So berapa hari tu? Dalam masa sebulan 32 hari tuan-tuan Dalam masa 32 hari kenaikannya adalah 14% ataupun almost 15% lah. Okey, dalam 15%. Sekitar macam tu dalam masa berapa hari? 30 hari ataupun 35 hari. Sorry, 30 hari. Kalau sebulan, kalau kita expect dia terus naik dengan laju, okey, dalam masa sebulan macam tu dengan profit sebanyak 13% ataupun 12% ataupun mungkin sampai 15% So kita expect dia akan meneruskan kenaikan. Okey, kalau kita tengok based on history ni, naik turun, kemungkinan yang ni dia akan naik, sama ada naik laju sikit ataupun perlahan lah. Okey, so ada possibility dia akan turun. Yes, memang ada possibility memang kemungkinan bila break uptrend line ni mungkin dia akan uji MA garisan moving average ni dan juga garisan 50 100 kemudian kemungkinan dia akan uji previous support ini dekat sini ataupun previous support dekat sini. Ada kemungkinan tetapi kita sebagai trader kita kena be rational lah based on current punya price action, apa potensi yang lebih tinggi kebarangkaliannya. So itu penting untuk kita kaji berdasarkan price action yang sebelum ini untuk kita project apakah price action yang akan dibuat dalam masa yang kehadapan masa kehadapan. Itu teknik yang asas lah yang kita perlu tahu dan kita perlu set kita punya target dengan rational lah bukan beli hari ni kita expect esok dia terbang dengan laju itu trader-trader yang baru tak ada pengalaman jadi trader yang berpengalaman ni dia sabar. Okey, dia betul-betul plan. Sekiranya plan itu reverse ataupun berlawanan dengan plan yang difikirkan pada awalnya, sentuh saja cut loss dan dia keluar daripada trade tersebut keluar daripada counter tersebut. Jadi itu teknik yang kita kena belajar sebagai trader yang nak berubah lah daripada newbie kepada professional punya trader banyak lagi saya nak share insya-Allah. Tuan-tuan semua, nanti saya akan share satu teknik yang dikongsikan oleh Presiden IFTA International Federation of Technical Analysts yang mana saya hadir program bersama beliau weekend lepas nanti saya akan share dalam video video seterusnya insya-Allah. Jadi itu saja untuk perkongsian saya pada kali ini. Kalau ada sebarang soalan boleh turunkan dalam ruang komen di bawah. Kepada siapa yang baru bersama kita dalam channel ini, jangan lupa subscribe
Tuan-tuan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.